Ini satu yang agak luar biasa sebab saya jarang berlaku keadaan begitu, dan keadaan lebih simptom yang lebih ketara bila ada pendarahan. Saya tak ada fikir kata kenapa aku tak ada macam mana ya. Saya kata tak apa, tenang, kalau ini dah bahagian saya. Sebelum operation pagi tu, surgeon dah jumpa, dia kata, "Puan, kalau operation ni," dia kata, "kalau ada kena dekat kelenjar, kita akan buang kelenjar tu. So kalau banyak kelenjar yang dibuang ataupun lymph nodes yang dibuang tu banyak, dia akan jadi komplikasi dia, kaki akan bengkak sama ada sebelah ataupun dua-dua belah." Dapat kita saksikan sebentar tadi bingkisan seorang pesakit, topik yang kita akan bincangkan pada malam ini di dalam rancangan Dari Rawat. Tapi sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Dapat kita berjumpa lagi pada setiap hari Rabu jam 9 malam dalam rancangan Dari Rawat untuk sama-sama kita berkongsikan, membawa misi kita menyebarkan konten-konten berkenaan dengan dunia kesihatan dan perubatan. Dan semestinya Dari Rawat bersiaran di saluran berita RTM dan juga TV1. Dan malam ini saya bersama dengan Dr. Eleni. Dr. Eleni, apa khabar? Khabar baik. Kalau bukan saya hari ini sebab topik dia adalah berkenaan dengan wanita. Jadi saya memerlukan Eleni untuk topik pada malam ini untuk kita membincangkan sama-sama. Ya, betul. Kalau kita fikir balik topik kita hari ini, rasa pasal apa? Something yang berkaitan dengan wanita. Kerana dirimu sangat berharga. Wow. Itu kita punya tagline pada hari ini. Okey. Dia mengenai kanser. Okey. Okey, saya nak teka-teki lah. Alright, okay. Cuba Nirwan fikirkan balik. Cuba Nirwan fikirkan balik. Apakah top 3 kanser dalam kalangan wanita di Malaysia? Top 3 Okey, Ya. saya teka dulu lah. Yang pertama? Yang pertama payudara, betul? Betul Yang kedua? Yang kedua mungkin kanser usus ataupun kolorektal. Betul, pandai. Dah belajar ke sebelum ni? Wow, saya pun tak sangka saya tahu. Dan yang ketiga adalah topik pada hari ini. Ya, iaitu kanser cervix. Atau lebih dikenali dalam komuniti kita sebagai kanser pangkal rahim. Kerana lokasinya di dalam bahagian reproduktif wanita. So, kanser cervix ni, dia berkembang di bahagian pangkal rahim. Dan yang bahaya sebenarnya ialah pada peringkat awal tak ada gejala. Mana mereka tak tahu. Jadi selalunya bila mereka datang dah sampai ke tahap-tahap yang lebih memudaratkan dan susah untuk dirawat. Kecuali mereka melalui saringan. Oh, okay. Itulah sebab macam Eleni sendiri yang kita faham. Macam Eleni ada sebut sebentar tadi, kanser. Kebiasaannya sifat-sifat kanser ni dia datang dengan tiba-tiba tanpa diundang dan sedar-sedar dah tahu di peringkat yang kritikal ataupun berbahaya. Dan macam Eleni sendirilah kan dekat jabatan kecemasan. Macam mana Eleni menerima pesakit-pesakit terutamanya yang kanser cervix ni? kanser cervix selalu akan datang kepada saya dengan keadaan yang sudah terlambat. Oh. Bila mereka banyak simptom dia, tapi kalau saya nak beritahu satu persatu memang lamalah. Tapi apa yang saya perlu beritahu Nirwan ialah bahawa mengikut data kepada kita ialah data negara kita mengatakan bahawa setiap tahun dalam 1,740 wanita didiagnoskan dengan kanser cervix dan daripada itu 991 meninggal dunia akibat penyakit itu. Sangat bahaya. Wow, itu sedikit fakta berkaitan dengan topik kita yang kita bincangkan pada malam ini. Tapi sebelum itu, jom kita saksikan teaser berkaitan topik kita. Kesedaran kanser cervix kerana dirimu begitu berharga. Saksikan.
Ya, bersama kami pada hari ini dalam rancangan Diary Rawat membincangkan mengenai topik kanser cervix atau kanser pangkal rahim. Dan kita ada dua tetamu pada hari ini. Okey. Pertama, Doktor pakar kami, Dr. Vijaya Vadivelu, seorang pakar obstetrik dan ginekologi dengan subkepakaran gineonkologi dari KPJ Klang Specialist Center. Dan kita bersama kita juga dalam rancangan Diary Rawat pada malam ini iaitu Puan Hajah Zuraini Kamal, juga pengasas serta pengerusi Cancer Survivor Malaysia CSM. Assalamualaikum Puan Hajah. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada doktor dan juga Puan Hajah kerana sudi bersama dengan Diary Rawat pada malam ini untuk berkongsikan berkenaan dengan topik kita, kerana dirimu begitu berharga. Jadi doktor, sebagai pengenalan untuk topik perbincangan kita ni doktor, sedikit pemahaman untuk para penonton dan juga kami berdua, saya lah terutamanya, ini doktor kan. Jadi pengenalan untuk penonton dan juga saya, pencerahan yang boleh secara mudahnya untuk kita fahami berkenaan dengan kanser cervix. Okey, so macam doktor tadi dah cakap dah, memang kanser ni memang dalam tahap bahaya kat Malaysia ni sebab lebih kurang 1,700 pasien setiap tahun tu dapat dikesan melalui saringan yang kita buat kat hospital kerajaan maupun di hospital private. Dan daripada tu 50% tu meninggal disebabkan tu. Tetapi hakikatnya ialah penyakit ni dapat dikesan daripada tahap yang masih awal-awal lagi. Kalau semua pesakit ataupun at least about 70% daripada wanita dalam negara ini dapat saringan yang betul, kita dapat detect kanser ni. Sebab kanser ni dia punya daripada peringkat awal sampai ke tahap yang bahaya tu mungkin dalam 8 sampai 10 tahun. So kalau kita dapat detect benda ni pada awal-awal lagi, dan dapatlah kita mengatasinya. It's only one of the cancers yang mana kita dapat eliminate dalam sesuatu negara tu. So banyak negara-negara yang di luar negara macam Canada, Scotland, UK, di mana dia dapat satu sistem di mana dia boleh dapat buat pap smear secara lebih keseluruhannya, comprehensive system, dan dia orang dapat kurangkan risiko dan untuk mendapat penyakit ni daripada 80% sampai ke kurang daripada 10% dalam negara kita. Maksudnya pelaksanaan tu secara mass, macam mass screening lah kita panggilkan. Tapi doktor, okey, sekarang ni apa yang saya nak, kalau doktor, kita patah baliklah ke awal. Saya pernah ada beberapa pesakit yang bila saya bagi tahu mereka, okey, anda telah menghidapi kanser cervix, mereka tak tahu bahagian mana cervix tu. So kalau doktor boleh huraikan, macam memberitahu mana dalam segi anatomi, di manakah di bahagian rahim, ke bawah rahim, pangkal rahim. Okey. So cervix tu terletak di antara bahagian faraj dengan rahim. So it's actually, istilah dalam Englishnya ialah neck of the womb. So sebab tu kita panggil pangkal rahim. Dan salah satu istilah yang kita pakai itu ialah cervix. So dia di antara dia sesuatu yang mana kalau kita buat pemeriksaan pap smear ataupun ultrasound ataupun just clinical examination, kita dapat detect benda tu. Ada setengah organ dalam badan yang kita tak dapat sentuh. Macam ovary kita tak dapat sentuh. Macam fallopian tube kita tak dapat sentuh. Tapi kita dapat akses untuk cervix. So dia terletak di bahagian faraj lebih kurang 12 cm daripada kemaluan sampai ke atas dan sebelum ke rahim. So disebab itulah dipanggil tu pangkal rahim. So di situlah letak kanser tu. Cervix tu. Cervix tu. Okey, baik. Itu sedikit pengenalan berkenaan dengan topik kita pada malam ini, dan kita ingin bersama pula dengan Puan Hajah Zuraini Kamal, pengerusi Cancer Survivor Malaysia CSM. Jadi Puan Zuraini bersama dengan kita pada malam ini dan saya akan Diary Rawat, mungkin Puan Zuraini, Puan Hajah boleh memperkenalkan sedikit pengenalan kepada penonton, apakah itu Cancer Survivor Malaysia dan apakah peranan yang dimainkan oleh CSM buat masyarakat, terutamanya pesakit-pesakit kanser. Okey, Assalamualaikum. Pertama sekali, Cancer Survivor Malaysia ni sebenarnya sebab saya salah seorang pesakit kanser. I was diagnosed, saya telah disahkan mengidap kanser. Jadi pada ketika itu
saya tahun 2012 duduk di Kedah, tak ada kumpulan sokongan. Kita terhindar dari banyak akses kepada maklumat-maklumat tentang bagaimana nak menghadapi kanser. Jadi kita tubuhkan kumpulan ini sebenarnya pada asalnya adalah bertujuan jadi kumpulan sokongan. Memberi berkongsi pengalaman. Ya, berkongsi pengalaman menghadapi rawatan, kerana kami tak ada idea apa itu kanser. Kami tak tahu apa nak jadi, rawatan lagu mana yang kami perlu. Jadi asal CSM ni dari Kedah pada masa itu? Ya, tapi kita tubuhkan sebab masa di peringkat dulu, kita mulakan dengan kumpulan di peringkat social media lah kita kata. Jadi sebab senang nak akses. Betul. Kerana pesakit bukan semua nak datang jumpa-jumpa ni. Betul. Ramai yang masa tu duduk, bila kita disahkan kanser, ramai yang fikir nak ke hospital, nak buat rawatan, ada yang mencari pelbagai cara nak merawat diri, nak survive, nak hidup, dan ada yang kemurungan, kesedihan nak keluar rumah, malu nak jumpa orang. Jadi kita buat kumpulan sokongan yang mana semua orang boleh akses, duduk kat komputer, boleh cerita, berkenal, lepas tu boleh bertanya bagaimana mereka nak mengharungi. Kerana pada ketika awal, saya rasa maklumat tentang rawatan ni tidak meluas. Kami takut. Kami sebagai pesakit dengar kena operation takut. Kami ingat mati. Lepas tu orang kata kemoterapi boleh mati. Radioterapi menakutkan. Jadi kita tak ada idea. So kita buat kumpulan sokongan ini. Cancer Survivors Malaysia ni asalnya adalah tujuannya ialah mendekati semua pesakit. Mari kita kongsi bagaimana saya melaluinya. Saya ceritalah pengalaman saya. Alhamdulillah saya dah sihat. Jadi kita galakkan lebih ramai lagi untuk bersama, dan kita buat kumpulan perjumpaan. Lepas tu kita buat kumpulan sokongan mengikut daerah kawasan. Jadi sekarang dia dah di serata Malaysia pun dah ada. Kita ada. Dan Puan adalah seorang pemandiri kanser endometrium kalau tak silap saya, bukan kanser cervix lah. So Dr. Vijay, boleh beri apakah perbezaan kanser endometrium yang Hajah Zuraini ada dan juga kanser cervix, topik kita hari ini? Kanser endometrium tu berasas daripada rahim. So kadang-kadang sel tu pun boleh pergi ke pangkal rahim, ataupun sel-sel daripada pangkal rahim boleh naik ke rahim. Tapi sebenarnya dia punya risiko dia berlainan di antara pesakit yang dapat kanser endometrium dengan pesakit-pesakit yang dapat kanser pangkal rahim, kanser cervix ni. Kanser rahim ni ialah apa yang kita panggil disease of affluent society. That means orang dalam society yang ada banyak kemewahan, ada banyak kelebihan kemakanan, apapun gula dan dalam makanan dia, lifestyle dia dan kebanyakannya. Bukan kata semua orang macam tu, tetapi kita dapat pasien-pasien ni semua dalam lingkungan lebih kurang 40-an sampai ke 60-an dia punya lingkungan umur tu. Tapi kanser pangkal rahim ni pula kita dapati dia daripada ada dua kohort ya, di mana salah satunya daripada 30-an sampai umur 40-an, satu lagi tu ialah 55 sampai 65 macam tu. So kohort dia berlainan sikit. Tetapi jenis sel mungkin dia bersama juga. Sama ada dua jenis. Yes. Squamous cell carcinoma dengan adenocarcinoma. So dalam kanser rahim pun ada adenocarcinoma dia lebih. Dalam 70% tu is actually adenocarcinoma. Mungkin dalam 10% tu is squamous cell carcinoma. Ada juga sel-sel yang combine juga. So kita perlu pemeriksaan yang teliti di Kamar baru kita tahu. Tetapi apa yang kita tahu di antara endometrium dengan kanser cervix, dia punya prognosis dia. Maksudnya bila kita dapat sesuatu pesakit yang sudah dapat rawatan untuk endometrium, dia punya prognosis itu lebih baik daripada seseorang pasien yang dapat kanser pangkal rahim di level yang sama. Maksudnya kalau you dapat level 1 kanser rahim dengan level 1 kanser pangkal rahim, dia punya prognosisnya sikit lebih baik daripada di bahagian kanser rahim tu. So although bagus kalau kita dapat detect dua-dua tu ke pangkal, ke stage yang masih awal lagi. Tetapi generally yang kanser rahim tu do very well bila dengan rawatan yang dengan prognosis lagi bagus untuk mereka yang mengalami kanser endometriosis berbanding dengan pangkal rahim. Kanser endometrium. Endometrium.
Ya. Compared to bahagian pangkal rahim tu. Okey. Jadi ini satu ilmu baru bagi kita. Kebanyakan orang hanya tahu kanser cervix hanya satu saja. Kanser cervix menyeluruhi yang berkaitan dengan cervix sebagainya. Macam doktor ada sebut ada dua jenis sel yang berkaitan di dalam kanser cervix ini, dan mungkin kita nak tahu juga doktor dari segi simptom, gejala yang boleh kita ketahui berkenaan dengan kanser cervix itu. Tapi doktor simpan dulu jawapan tu kerana kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di dalam rancangan Diari Rawat. Jangan ke mana-mana. Kecemasan, boleh saya bantu? Hello, there's been a motorcycle accident here. Maybe an elephant ran it over. Sir, there is fire accident at the address number 5 Jalan Tembika Shah Alam. PGO from FRT Shah Alam. There was no fire accident here. Over. MERS 999. Use it wisely. Cervix ini adalah kanser yang ketiga dikesan untuk para wanita di Malaysia lah. Ujian pap smear saya pernah buat. Kalau kita biasa dengar lah, kanser cervix ni biasanya merujuk kepada kanser di bawah vagina di kalangan wanita, dan saya rasakanlah orang kata risiko kepada wanita yang berumur dalam lingkungan 35 tahun dan ke atas. Secara jujurnya sepanjang kehidupan saya ni saya belum pernah lagi lah. Yang biasanya berlaku di kalangan wanita yang sudah berkahwin. Tak pernah. Kanser cervix adalah kanser pangkal rahim yang selalunya dihadapi oleh wanita-wanita yang sudah berkahwin. Banyak 2 kali, dan yang terkini pada 2022, 2 tahun lepas. Masalah wanita lah bahagian bawah, iaitu cervix bermula dari bawah. Tahun 2 kali. Sebab dia, kalau doktor bagi nasihat selepas bersalin, lepas tu 6 bulan kemudian kita buat lagi. Tapi doktor kata kalau tidak ada masalah, kita boleh buat secara berkala lah. Tak pernah sebab baru kahwin tahun ini. Sebab setahu saya yang selalunya buat pap smear tu disarankan kepada orang yang dah berkahwin lah. Yang pernah saya baca, kanser cervix itu kanser pangkal rahim yang berkaitan dengan wanita. Dan lately ni pun banyak juga dengar mengenai kanser pangkal rahim. Maksudnya kanser tu dah makin berleluasa dekat para wanita dekat luar sana. Okey, kita kembali lagi dalam rancangan Diari Rawat. Malam ini kita akan terus membincangkan berkenaan dengan kesedaran kanser cervix kerana dirimu begitu berharga. Dan sebentar tadi dapat kita saksikan pandangan suara orang ramai berkaitan dengan kanser cervix dan juga ujian saringan HPV pap smear. Itu dia. Dan sebentar tadi kita ada gantung satu soalan dengan doktor dari segi gejala dan juga simptom berkaitan dengan kanser cervix. Tapi sebelum itu doktor simpan dulu jawapan dulu. Kita nak bersama dengan Puan Hajah Zuraini. Jadi Puan Hajah Zuraini, Cancer Survivor Malaysia merupakan salah satu ahli The Union for International Cancer Control, UICC. Bermula daripada kelompok yang kecil di social media. Betul. Dan kini telah berdaftar dengan pertubuhan antarabangsa. Dan mungkin kita boleh, Puan Zuraini boleh kongsikan dengan penonton dari segi program dan juga inisiatif yang dijalankan oleh CSM. Okey. Kumpulan sokongan CSM ni ditubuhkan oleh pemandiri. Okey, jadi kami mengisi keperluan yang kami mahu.
terutamanya ialah maklumat. Kami banyak tak tahu tentang kanser dan rawatan. Lepas tu, Kanser Survival Malaysia, apa yang kita buat, kita pergi ke kampung-kampung lah. Itu yang paling penting kerana kita melihat kat hospital tu ramai orang kampung, penuri getah, pesawah, makcik tani, nelayan, keluarga-keluarga yang mereka tak ada social media ataupun mereka tak ada akses kepada internet atau mereka tak tengok apa Google semua ni. Jadi mereka bila kena kanser, ramai tak pergi hospital. Betul. Mereka ingat mitos lah sebab orang kata kena buatan orang dan sebagainya. Jadi kami mengambil tanggungjawab ini kerana kami dah survive. Allah beri kita peluang untuk hidup. Jadi kita rasa kalaulah kami tak dapat kesedaran dulu, tak buat rawatan, kami mungkin tak ada dah hari ini. Betul. Saya pun pernah terlibat membeli produk-produk sampah, pergi rawatan alternatif, bomo-bomo semua ni. Tapi alhamdulillah kerana kita tinggalkan semua tu, kita fokus pada rawatan hospital dan kita sihat macam doktor katalah, ya, dapat rawatan yang betul, dapat di peringkat awal dan kita boleh survive. Dan dari sinilah kami buat program masuk kampung dan program-program kita memberi kesedaran dan awareness. Kita buat perkongsian pengalaman dulu. Kita cerita apa yang kami lalui. Lepas tu kita menyantuni pesakit kanser. Kita buktikan bahawa pesakit kanser yang survive boleh bantu rakan lain. Dan program-program ini mendapat orang kata pengiktirafan lah dengan pihak Union International Consortium. Baik Hajah, Zuraini, seperti yang Puan Hajah cakap tadi kan, waktu mula-mula anda didiagnoskan dengan kanser endometrium, maksud tak ada orang, tak tahu apa-apa, tak ada orang dapat tolong. Tapi siapa sebenarnya yang membantu Puan untuk mengharungi semua ini, untuk berfikiran positif pada ketika itu? Okey, kita selalu cakaplah kita perlu ada kumpulan sokongan. Sama ada yang pertama sekali of course lah yang tersayang, keliling kita, keluarga. Ya, kalau saya ibu tunggal jadi tak ada suami lah kan. Tapi saya ada mak ayah, adik-beradik, sanak saudara, anak-anak. Mereka adalah kumpulan sokongan saya yang terbaik dan mereka membantu saya mengharungi. Dan saya bernasib baik kerana mereka memberi sokongan untuk saya ke hospital. Menghantar saya ke hospital, temankan saya. Jadi sebenarnya ini yang diperlukan oleh pesakit kanser. Pada masa itu ada tak pernah mana-mana saat yang Hajah rasa dah putus asa? Saya rasa pertamanya kami tak minta sakit kanser. Saya sihat doktor. Saya ahli sukan, jaga makan, saya bersenam, berenang. Macam mana dapat, apakah gejala pada waktu itu yang sampai dapat detect kanser? Saya pun alhamdulillah kanser saya dapat dikesan tanpa sengaja. Kebetulan nak pergi buat umrah, jadi saya buat saringan kesihatan. Lepas tu doktor pun tanya bila last buat pap smear, tapi pap smear saya clean, negatif. Tapi saya ada sedikit gejala pendarahan sikit. Tak tahu kata itu darah. Ada stain, kesan. Rupanya wanita kalau period 7 hari atau 8 hari sepatutnya dah okey. Tapi malangnya selepas 2-3 hari datang dalam bentuk in between antara period tu ada pendarahan. Sikit. Tak tahu pun kata itu darah. Jadi bila saya mengadu kepada doktor, doktor kata Zuraini kita buat pemeriksaan. Lepas tu dari situlah gejala-gejala seterusnya pendarahan yang banyak. Lepas tu doktor menyarankan saya untuk buat biopsi, ambil sampel dan dari situlah disahkan mengidap kanser. Saya pun tak percaya, saya ingat doktor salah kerana saya sihat. Saya tak sakit, saya tak demam, tak ada masalah kesihatan. Tapi doktor sahkan saya berdasarkan ujian biopsi saya. Baik. Itu dah sedikit sebanyak perkongsian daripada Puan Hajah Zuraini berkenaan dengan pengalaman beliau menghidap kanser. Dan kita berbalik kepada Dr. Vijay. Dari segi soalan kita tadi tu berkaitan dengan simptom dan juga gejala kanser cervix tu. Okey. So gejala untuk kanser cervix tu juga lebih kurang sama dengan gejala yang lain dalam perkitaran haid semua tu. So banyak tu sebab tu banyak orang yang confuse. Ini bukan gejala pasal kanser cervix, tetapi untuk kanser cervix tu ada lebih kurang 4 gejala yang kita as doctors kita akan syaki mungkin pesakit ni ada penyakit kanser cervix ni. Satu ialah keputihan yang berlainan, yang berlebihan juga. Dan satu berlainan maksudnya mungkin ada infection di bahagian faraj ataupun keputihan yang berlainan. Actually kesemua pesakit perempuan ni ada keputihan waktu datang haid semua tu. Tapi ada yang dia akan rasa bulan ni lebih pula datang haid dan mungkin dalam 2 bulan tu datang keputihan tu lebih 2 kali 3 kali. So ini semua satu simptom yang dia orang perlu
ambil perhatian. Satu lagi tu ialah the important one is postcoital bleeding yang kita panggil, bila dia ada pendarahan selepas bersama dengan pasangan dia. So this is very classical untuk kanser pangkal rahim tu. Okay, so salah satu bila patient tu kata ada pendarahan selepas bersama dengan suami, straight kita akan ingat, oh ini mungkin ada. Okey, dan pendarahan itu adalah pendarahan yang banyak ataupun staining saja? Depend on the pesakit. Kalau dia dah tahap yang besar, maksudnya tahap yang kedua, ketiga macam tu, mungkin pendarahan tu lebih. So kadang-kadang dia orang perlu tukar pad ataupun mungkin ada darah beku dalam bila dia ada pendarahan tu. Tetapi kalau tahap yang awal, first stage, early stage, mungkin dia menitik saja. So ada titisan lah, dia bukan macam saja. Pada di suara dalam mereka nampak coklat-coklat sikit-sikit. Yes. So sebab tu banyak yang tak tahu tentang simptom ni. Oh, mungkin I kena check untuk ni. So dia orang datang pada tahap yang lambat. So disebabkan dia bukannya satu yang macam straightforward. Sebab banyak pesakit yang dapat pendarahan macam ni selepas bersama dengan suami. Tetapi kalau pendarahan itu banyak, memang dia akan terus datanglah. So itu satu simptom yang penting. Lagi satu tu ialah bila dia orang ada sakit punggung, bila dia orang duduk ataupun kadang-kadang tak boleh duduk lama, sakit. Itu sudah tahap yang lebih serius lah, agak serius, mungkin tahap 3, tahap 4, di mana kanser tu sudah merebak ke dia punya urat ataupun saluran kencing ataupun pundi kencing, bahagian usus dia dan sebagainya. Salah satu lagi tu ialah bila haid dia tak teratur. That means dia ada pendarahan di antara satu haid dengan haid yang satu lagi tu, intermenstrual yang kita panggil tu. Ini semua gejala-gejala yang diorang perlu fikir, oh mesti pergi untuk kesaringan, untuk saringan dengan doktor. Perlu mengambil berat dengan untuk pergi ke hospital ataupun ke klinik. Klinik biasa kita pun dah ada ujian saringan yang perlukan. So kalau dia boleh just jumpa doktor dengan santai, mereka semua akan dapat saringan pap smear at least. Okey. Itu dia sedikit penerangan daripada doktor secara umumnya, secara menyeluruh berkenaan dengan gejala berkaitan dengan kanser cervix. Tapi sebelum kita meneruskan perbincangan, kita akan saksikan terlebih dahulu bingkisan pesakit kanser cervix. Ayo kita saksikan. Saya mula didiagnos sakit kanser pada bulan Jun. Okey, ketika tu sebelum tu dah ada tanda daripada Mac, dia ada simptom dan saya hanya pergi ke klinik biasa. Tapi mereka katakan hanya hormon. Okey, dan pada ketika tu masa tu saya berusia 38 tahun. Dan saya rasa macam takkan hormon kan, jadi saya insist nak buat pap smear. Masa mula dia ada keputihan yang melampau, yang berlebihan, warna agak keperangan dan juga ada bau sedikit lah. Dan ketika tu saya rasa ini satu yang agak luar biasa sebab saya jarang berlaku keadaan begitu. Dan keadaan lebih simptom yang lebih ketara bila ada pendarahan blood clot keluar, bleeding, dan ketika itulah saya kata ini sesuatu yang luar biasa yang saya patut pergi berjumpa dengan doktor. Saya dah terus fikirkan rawatan. Saya tak ada fikir kata kenapa aku tak ada macam mana ya. Saya kata tak apa, tenang. Kalau ini dah bahagian saya. Alhamdulillah rawatan saya memang dipermudahkan. Saya jumpa dengan pakar yang terbaik. Saya punya stage 1B2. So dia kata pembedahan buang rahim, buang juga tiub fallopian semua, tapi ovary je retain. So bila dah buang semua, dia kata lepas tu kita tengok macam mana. Kalau misal kata ada kanser dah merebak ke limfa ataupun lymph nodes, kita akan buat radioterapi ataupun kemoterapi. Jalani pembedahan dalam Jun. Lepas tu saya kena kemo dan radio serentak, concurrent chemoradiation namanya. Kemo tu untuk support radioterapi. So maksudnya 25 kali radioterapi dan 5 kali kemoterapi. Dan kesan dia sebelum operation pagi tu, surgeon dah jumpa, dia kata, "Puan, kalau operation ni," dia kata, "kalau ada kena dekat kelenjar,
kita akan buang kelenjar tu. So kalau banyak kelenjar yang dibuang ataupun lymph nodes yang dibuang tu banyak, dia akan jadi komplikasi dia, kaki akan bengkak sama ada sebelah ataupun dua-dua belah. Selepas 9 bulan, maksudnya dalam bulan Mac selepas operation tu, detect kaki kiri saya kasut dah tak muat. Maksudnya dah mula bengkak. Maksudnya dah terjadi juga lah apa yang saya takuti, iaitu limfedema. Dan sehingga kini lah kesan dia masih berlaku. Semua cancer fighter di luar sana teruskan berjuang. Okey, kerana kanser bukan satu kematian. Kanser bukan satu kematian. Itu yang saya ucapkan. Terima segalanya dengan redha. InsyaAllah segala perjalanan itu lebih mudah. InsyaAllah rawatan sekarang makin canggih. Tolong cari support group. Kita ada Cancer Survivor Malaysia sekarang ni, alhamdulillah. So boleh share macam-macam. Kita ada wacana, kita ada seminar. So jumpa rakan senasib, kerana kat situ kita akan dapat semangat. Jangan mudah mengalah, teruskan rawatan dan jangan ambil suplemen yang bukan-bukan. Teruskan dulu rawatan hospital. Apa saja plan doktor, kita teruskan. Jangan mudah putus asa, jangan mudah mengalah. Memang rawatan tu sangat perit, rawatan tu sangat menyakitkan, rawatan tu sangat panjang, tapi insya-Allah at the end, alhamdulillah macam saya dah 12 tahun. Okey, kita terus survive. InsyaAllah semua boleh. Dapat kita saksikan kekuatan dan ketabahan Puan Azura, seorang pemandiri kanser cervix Eleni, nampak muka ceria, tapi hakikatnya sihat, tapi hakikat dia beliau merupakan seorang pemandiri kanser cervix dan beliau merupakan salah seorang ahli CSM Cancer Survivor Malaysia bersama dengan Puan Haja Zuraini. Mungkin Puan Haja Zuraini, saya tertarik dengan kata-kata daripada Puan Azura sebentar tadi. Kanser bukan merupakan titik akhir. Betul. Kita Cancer Malaysia, kita punya moto, aku ingin hidup, kanser bukan satu kematian. Okey. Dan insya-Allah kalau tengok daripada kisah yang dikongsikan oleh Puan Azra, sajalah sikit nak kongsi. Okey. Pesakit ni kadang-kadang bila kita dah buat rawatan doktor, kita ada komplikasi lain yang timbul daripada rawatan. Jadi macam kes Puan Azura ialah masalah kaki bengkak yang dinamakan limfedema. Okey, saya pun hadapi juga. Saya pun ada masalah limfedema dan saya harap ramai pesakit kanser yang terutama yang ini kepada semualah ya, pesakit kanser yang ada buat buang lymph node bahagian kaki, bahagian tangan ya, untuk lebih sensitif melihat kalau ada bengkak-bengkak di tangan dan kaki, terus rujuk maklumkan kepada doktor untuk pergi dirujuk kepada fisio. Jadi kita akan dipakaikan, dia akan dilatihlah macam mana nak menjaga mengurangkan lagi kebengkakan kaki. Okey. Jadi doktor, apa pandangan doktor pula berkenaan dengan macam mengulas daripada video bingkisan Puan Azura sebentar tadi? Aku kagum dengan all these patients yang ada spirit macam ni. Betul lah. Actually bila semangat dia, selalu I ada respect lah dia punya semangat tu semua ni patient. Sebab bila dapat berita yang dia orang ada kanser, banyak yang tak nak datang untuk rawatan. Itu dari segi medical. Kita selalu khawatir pesakit ni akan datang untuk operation ke, pesakit ni lepas operation akan datang untuk kemoterapi ke. Sebab selalunya mereka takut dengan komplikasi yang mereka akan dapat daripada kemoterapi, terapi, cakap rambut hilang, badan lemah, muntah. So selain daripada tu, apa sebenarnya komplikasi yang mereka akan dapat daripada rawatan kanser ini? Actually untuk gynae oncology punya kanser, maksudnya untuk pesakit-pesakit yang ada kanser ovari, rahim ataupun cervix, dia dikaitkan dengan apa yang kita panggil moderate toxicity chemotherapy. Maksudnya kemoterapi dia tak teruk sangat dari segi kesan sampingan dia. Dia bukannya kena duduk hospital untuk 3 hari muntah-muntah, masuk air, semua tu tak ada. Pesakit banyak yang kita bagi kemoterapi itu kadang-kadang as day care. Maksudnya dia keluar masuk waktu pagi, dia keluar waktu petang. Sebab dia boleh dapat rawatan tu dan badan dapat menyesuaikan diri dengan kemoterapi selepas 2-3 cycle yang dia dapat tu. So it's not a very toxic chemotherapy. Yang dia takut tu, salah satu problem ialah dia dengar pesakit lain yang macam payudara ke, stomach cancer ke, lung cancer ke, mana-mana dia punya kemoterapi tu
mungkin lebih toksik daripada kemoterapi untuk onkologi gynae. Tapi macam Puan Zuraini, dia mengatakan dia menghidapi limfedema yang kronik. Yes. Kenapa itu terjadi? Okey. So that one, bila kita buat pembedahan untuk kanser cervix ataupun kanser pangkal rahim ni, memang kita kena keluarkan bahagian kelenjar kalau tahap dia lebih daripada tahap 1. Okey. Kalau dalam tahap 1 tu, kadang-kadang kita tak perlu keluarkan kelenjar tu. Okay. So teknologi kita sedang teknik kita dengan teknologi kita tu lebih moden sekarang daripada yang dulu-dulu, lebih kurang dalam 10 tahun yang dulu tu. Sekarang ni kita ada mana kita boleh detect dia punya lymph node yang kita perlu keluarkan sahaja. Kita tak perlu keluarkan ke semua lymph node tu. So, kita memilih lah. Kita select yang mana nak keluarkan. Kita ada teknologi mana kita boleh memilih lymph node yang perlu kita keluarkan. Kita keluarkan tu. Kalau lymph node tu negatif, maksudnya mungkin kita tak perlu keluarkan yang seluruh kumpulan kelenjar. So ini akan mengurangkan lagi risiko untuk mendapat limfedema dalam seseorang. Baiklah doktor, sebenarnya ada banyak lagi saya nak tanya mengenai punca. Sebab banyak punca kanser cervix dan sebagainya, screening. Tetapi tak boleh, kita kena berehat sebentar. So, jangan ke mana-mana lagi. Malaysia sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian biodiversity dan tersenarai sebagai 17 negara megadiversity di dunia. Jabatan Perikanan Malaysia berusaha untuk mengenal pasti dan menambah bilangan kawasan sentuari perikanan darat bagi spesies hidupan air tawar yang terancam. Spesies akuatik asli terancam kesan daripada pembukaan tanah, pembasuhan sungai dan pelepasan umum spesies asing. Anda boleh membantu mengatasinya melalui pemantauan oleh komuniti, mempromosi spesies ikan asli, aktiviti penguatkuasaan, kerjasama pintar melalui jaringan pihak berkepentingan dan memperkasa komuniti setempat melalui rasa pemilikan terhadap sungai. Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my. Lindungi ikan asli. Kita teruskan bersama di dalam rancangan Dari Rawat pada malam ini untuk membincangkan berkenaan kesedaran kanser cervix. Dan kita masih lagi bersama dengan Dr. Vijay dan juga Puan Hajah Zuraini untuk membincangkan, berkongsikan berkenaan dengan kanser cervix. Jadi doktor ada menyebut sebentar tadi apa? Tentang limfedema. Jadi komplikasi daripada rawatan. Jadi doktor, selain kebiasaannya yang kita sedia maklum bila berkaitan dengan kanser, ada radioterapi, kemoterapi. Mungkin kanser cervix ada rawatan dia yang tersendiri yang mungkin untuk dikongsikan. Ini sangat penting sebab bukan sahaja untuk kepada golongan wanita sahaja untuk perlu untuk cakna, tapi kita sebagai lelaki juga, macam satu hari nanti saya akan mempunyai seorang isteri, mungkin anak-anak perempuan yang mungkin saya juga perlu tahu. Sebagaimana yang Puan Zuraini sebut sebentar tadi, ahli keluarga memainkan peranan penting untuk memberikan sokongan kepada pemandiri ataupun pesakit-pesakit kanser ini. Jadi silakan doktor, dari segi rawatannya. Okey, yang penting di antara kanser-kanser ni ialah yang saya mengatakan tadi tu, kanser cervix tu kalau kita dapat detect dia pada peringkat yang paling awal sekali, mungkin kita tak perlu buang rahim pun sekali. Kadang-kadang kita buat apa yang kita panggil cone biopsi. Maksudnya kalau dia masih dalam beberapa milimeter sahaja, kita just buat biopsi dekat pangkal rahim tu. Kita boleh pakai alat untuk keluarkan kelenjar yang kita perlukan, yang kita dapat detect tu, dan itu adalah rawatan yang secukupnya untuk kanser cervix tu. Itu di peringkat yang awal. 1A1 dia orang panggil lah, stage 1A1. Ada sesuatu mana kita buat yang kita panggil, kita keluarkan pangkal rahim sahaja. Maksudnya kita panggil benda tu kita panggil trachelectomy. Maksudnya kalau pesakit-pesakit yang masih belum kahwin lagi ataupun nak beranak lagi, kadang-kadang kita boleh just keluarkan pangkal rahim tu saja, dan kita boleh sambung balik faraj tu dengan rahim. Terus just keluarkan rahim tu saja. So it's a part saja yang kita dapat, yang kita perlu keluarkan. Again,
this is pada peringkat-peringkat yang awal tu. So kepentingan saringan tu is very important dari segi rawatan yang diorang dapat access to the rawatan tu. So kalau dapat kanser endometrium pula, kita tak dapat buang macam ni. Kita tak dapat buang setengah rahim, buang setengah pangkal tak boleh. Kita nak buang, kita kena buang rahim tu sekali. Unfortunately, kita kena buang ovary itu pun sekali juga. Tetapi pada peringkat yang awal, kita boleh simpan ovary juga sekarang ni dalam kanser endometrium. Okey, kalau dia peringkat yang awal, tahap 1A, 1B, di mana kita dapat banyak pesakit macam ni dalam lingkungan umur 30 sampai 40 macam ni yang dapat kanser rahim ni. Kalau dia dalam tahap 1A, kita boleh just keluarkan rahim tu saja dan simpan ovary dia. So dia tak kehilangan hormones dia untuk keperluan hidup dia. So that is the difference. Balik kepada kanser cervix. Tadi doktor ada sebut mengenai mereka yang mendapat kanser cervix walaupun belum berkahwin. So itu adalah satu fakta yang macam ramai masyarakat Malaysia kita salah anggap. Mereka ingatkan kalau dah kahwin baru boleh dapat kanser cervix. Sebab apa yang mereka tidak mengetahui bahawa lebih daripada 90% sebenarnya kanser cervix disebabkan oleh human papilloma virus atau HPV. So minta doktor cuba menceritakan lagi mengenai HPV dan bagaimana mereka boleh mendapatnya dan siapakah penyebabnya. Okey. So HPV ni sekarang kita dapat detect yang dia adalah punca utama untuk kanser cervix. Kalau kita dapat detect HPV tu, kalau kita dapat rawatkan seseorang tu dari segi vaccination ataupun hilangkan dari segi imunisasi semua tu, dan kita boleh rawat pesakit ni. The problem is HPV tu ialah dia semua wanita tu akan ada HPV daripada golongan daripada umur 18 dan ke atasnya. Tetapi kebanyakannya 70% daripada perempuan ni dapat dari segi kalau dia punya immunity tu bagus, dia boleh hilang virus tu. Kalau seseorang tu kalau virus HPV tu masih persis dalam badan dia, perempuan itulah yang akan dapat penyakit. Okey, bagaimana penyakit HPV ini merebak dari satu individu ke individu yang lain? Dia ada banyak cara pun. Satu is melalui of course hubungan seks. Okey, kalau pasangannya berlainan, okey, kalau dia ada bersama dengan pasangan yang berlainan. Satu lagi tu ialah kalau dia immunity itu berkurangan. Okey, bila tak melakukan safe sex ataupun kalau tak pakai kondom, itu pun boleh menyebabkan HPV itu. Kadang-kadang HPV itu dalam bila kita pergi ke public toilet ataupun dia macam lendir ke toilet seat, itu pun boleh dapat HPV juga. So we have all these things mana kita kalau kita dapat kesan HPV itu dengan kita, kadang-kadang orang tak tahu bila dia dapat HPV itu, mana dia dapat HPV itu. Dia kata, I belum kahwin lagi, I belum ada seks lagi, macam mana I dapat penyakit ni? Actually, dia sudah ada virus tu daripada badan dia dalam umur 18 umur dia. Okey. So bila persisten, bila dia sudah umur 30 dia belum kahwin, tapi dia persisten, HPV tu dah efek dia punya cervix tu lah. So itu yang dia dapat penyakit cervix. HPV ni yang dimaksudkan adalah human papilloma virus. Ya, betul. Itu singkatan dia adalah HPV. Nak bersama dengan Puan Zurin ni, mungkin Puan Zurin boleh kongsikan pandangan Puan sendiri dari segi mengapa, sebab kita difahamkan di kebanyakan yang pengidap kanser cervix ini di kalangan wanita muda, 45 ke bawah kebanyakannya. Jadi mengapa masih lagi ramai di kalangan wanita muda yang orang cakap kurang membuat saringan ujian, contoh pap smear dan sebagainya. Dan mungkin Puan boleh kongsikan juga di kalangan ahli CSM yang dah kembali pulih, pemandiri kanser cervix yang dah kembali pulih. Okey, pertama sekali tentang dia panggil kesedaran tentang kanser lah. Saya rasa bukan saja cervix lah, semua jenis kanser. Okey. Pertama kita tak cakna sebenarnya sebab kita rasa kita tak kena kanser. Kita rasa kita sihat. Ya, lepas tu bila ada perubahan-perubahan pada badan, kita tak nak pergi hospital, kita ambil mudah. Jadi saringan, saya dah banyak buat program saringan kanser bersama dengan PHLPPKN atau klinik Nur Sejahtera atau NGO lain yang buat saringan.
susah sebenarnya wanita nak buat saringan. Malu mungkin kan? Takut. Okey. Takut. Sebab takutlah lagi jadi sakit. Bila tahu ada kanser, takut. Jadi baik tak tahu. Ya, betul. Ustaz, I'm so betul sorry. tu. Okey, yang kedua ialah mereka ambil mudah lah. Ambil mudah maksudnya macam dia orang tak tahu bahawa kanser ni sebenarnya sangat berbahaya. Dan sebenarnya penyakit kanser ni kalau dapat dikesan di peringkat awal, dapat dibuat rawatan di peringkat awal, insya-Allah kita boleh sembuh dan sihat. Boleh menjalani kehidupan yang berkualiti. Dan ramai pesakit kanser kita sebenarnya yang tak pernah berkahwin, dah berkahwin walaupun setelah didiagnos dengan kanser dan dah buat rawatan. Ada yang boleh mengandung kan, ini untuk pesakit kanser payudara dan lain-lain kanser yang lain. Maksudnya ada kehidupan selepas mendapat kanser. Yang penting tolong hadir untuk ujian saringan ini. Macam tadi dalam kita tengok bingkisan tadi, ada orang bila ditanya pernah buat pap smear, ada orang buat setahun 2 kali, ada orang buat setahun sekali, ada orang kata dia tak pernah buat langsung sebab kita rasa kita sihat, kita tak nak buat saringan. Sebenarnya pesakit kalau sakit kita pergi buat rawatan, kalau tak sakit yang itu yang kena buat saringan. Orang sihat nak kena buat saringan. Orang sakit pergi hospital buat rawatan. Betul. Itu yang kita nak beri kesedaran kepada masyarakat. Dan sebenarnya inilah program yang dibuat oleh Cancer Survivor Malaysia. Kita pergi ke kampung-kampung, kita buat program menyantuni, bagi sumbangan dan bantuan. Tapi dengan CSM, sebelum terima bantuan, kena buat saringan dulu. Okey. Bagus tu. Okey, itu dah sedikit sebanyak perkongsian. Betul apa yang Puan cakap, saya sangat setuju. Bila sihat, perlu buat saringan. Bila sakit, perlu dapatkan rawatan. Itu kena betulkan kita punya mindset kita untuk terutamanya buat pesakit-pesakit kanser. Ya, kan? Tapi ramai pula yang sihat, dia pula pergi hospital sebenarnya, klinik kecantikan untuk memutihkan diri. Itu lain pula cerita dia. Itu merupakan satu trend sebenarnya. Bila ada satu trend yang mana semua nak putih. Memanglah. Dia tengok selebriti sana cerah, dia pun nak cerah. Dia tengok orang ni putih, dia pun nak putih juga. Nirwan pun nak putih kan? Saya memang alhamdulillah memang dah sedia cerah, jadi tak perlu lagi untuk mencerahkan lagi kulit saya. Jadi jom sama-sama kita saksikan kapsul farmasi Waspada Whitening Drip. Cucuk nak cantik macam Nirwan. Hai semua, untuk episod kali ini saya akan kongsikan informasi berkaitan dengan Waspada Whitening Drip. Cucuk nak cantik. Suntikan mencerahkan kulit yang semakin menjadi trend adalah sesuatu yang amat membimbangkan. KKM telah berulang kali memberi amaran tentang keselamatan suntikan ini. Malah fenomena kemunculan pelbagai produk kecantikan menyebabkan pengguna semakin rambang mata memilih sehingga memandang remeh soal keselamatan serta kandungan bahan sesuatu produk. Skin Whitening Drip ialah kaedah pemutihan kulit yang melibatkan pemberian bahan dengan dos yang tinggi seperti vitamin C dan glutathione secara terus ke dalam saluran darah melalui intravena. Keadaan ini didakwa sebagai cara yang cepat dan berkesan untuk mendapatkan tona kulit yang lebih cerah. Antara perkara yang boleh dipertikaikan dan diragui adalah senarai kandungan whitening drip yang tidak didedahkan kepada pengguna. Bahan-bahan berbahaya mungkin digunakan dalam IV drip ini seperti hydroquinone, merkuri maupun heavy metal yang lain. Penting untuk ditegaskan di sini, tiada cecair pemutih kulit ini yang diluluskan oleh KKM. Oleh itu, tiada jaminan keselamatan bagi rawatan pemutihan kulit ini. Penggunaan bahan berbahaya dengan dos yang tinggi akan memberi kesan jangka panjang seperti toksisiti pada sistem saraf, risiko kegagalan buah pinggang dan hati. Selain itu, kaedah suntikan yang salah oleh individu yang tidak berkelayakan berisiko menyebabkan terjadinya embolisme udara, iaitu gelembung udara yang boleh memasuki vena atau arteri sehingga boleh mengakibatkan pembentukan gumpalan dalam salur darah dan berpotensi membawa maut. Jika teknik aseptik tidak diamalkan dan individu yang mengendalikannya kurang arif serta tidak terlatih, ini boleh menyebabkan jangkitan pada kulit yang terbuka atau jangkitan melalui saluran darah. Persekitaran yang tidak bersih semasa prosedur suntikan pula boleh menyebabkan jangkitan kuman dalam darah dan penularan penyakit berjangkit seperti hepatitis B dan HIV. Namun jika melibatkan keseluruhan aliran darah akan menyebabkan septisemia, iaitu keracunan darah disebabkan komplikasi jangkitan dan boleh membahayakan nyawa.
Salur darah juga berisiko menjadi keras kerana suntikan mencerahkan kulit ini tidak akan kekal selamanya dan perlu kerap disuntik mengikut tempoh tertentu. Saluran darah yang disuntik berkali-kali menyebabkan saluran darah berparut menjadi sempit dan berkemungkinan tidak boleh mengalir dengan baik. Jadi pesakit atau orang awam boleh menghubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan National Pharmacy Call Center MPCC di talian 18886722 dari Isnin hingga Jumaat jam 8 pagi hingga 5 petang kecuali cuti umum sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut berkaitan ubat-ubatan. Dan jangan lupa ikuti kami di Facebook, Instagram dan TikTok Kenali Ubat Anda untuk hebahan dan informasi terkini. Kaedah rawatan pemutihan kulit secara drip lebih banyak membawa kemudaratan berbanding manfaat kepada pengguna. Jangan mudah terpengaruh untuk kelihatan cantik dengan cara menggunakan ejen pemutih dan pencerah kulit yang boleh membahayakan kesihatan. Definisi kulit yang cantik bukanlah kulit yang putih, tetapi kulit yang cantik sebenarnya memiliki kulit yang sihat. Hai. Untuk maklum balas, klik pada butang maklum balas. Hanya dengan 2 langkah mudah untuk membuat aduan atau maklum balas iaitu langkah 1, jenis aduan. Masukkan jenis, tajuk butiran, kategori dan lampiran sekiranya ada. Kemudian, masukkan maklumat peribadi anda seperti nama, nombor kad pengenalan, nombor telefon dan email. Langkah 2, pengesahan akaun. Anda perlu mengisi OTP yang diterima melalui email dalam tempoh 3 minit. Permohonan semula diperlukan sekiranya tidak menerima OTP dalam tempoh ditetapkan atau tamat tempoh pengisian. Terima kasih kerana terus setia bersama kami dalam rancangan Diari Rawat. Kita sudah sampai ke penghujungnya dengan ada saki-baki waktu yang ada ini. Kita akan meneruskan perbincangan bersama dengan dua tetamu kita. Jadi Eleni mungkin nak ajukan soalan yang banyak sangat soalan sebenarnya tapi masa tak cukup. Tak apa, kita bagi dalam masa yang ada ni. Baiklah, Dr. Vijay. Yes. Tadi kita bercakap mengenai HPV atau Human Papilloma Virus. Dan apa yang kita tahu sebenarnya ada vaksin untuk HPV. Sekarang ni, bilakah pada usia paling muda berapakah yang vaksin ini boleh diberikan dan berapa kerap dia perlu diberikan? Adakah setiap 2 tahun ke atau sekali seumur hidup? Dr. huraikan. Dan di mana boleh dapatkan vaksin HPV? Betul. Okey. This vaksin HPV ni satu cerita yang panjang lah. Sebab cerita dia mungkin lebih kurang 10 tahun yang lepas. Okay. Macam Puan kata tadi tu, banyak orang tak suka datang untuk saringan. So tak ada coverage untuk orang dapat untuk pesakit-pesakit dapat saringan dengan yang betul tu. So kerajaan kita tu tukar haluan. Maksudnya untuk primary prevention tu dia bawa vaccination ni. Vaccination untuk dalam evidence yang kita ada tu kita boleh bagi untuk pesakit yang untuk budak perempuan daripada umur 9 tahun ke atas sampai umur 46 tahun. So seawal 9 tahun sudah boleh selamat ambil vaksin. Dalam evidence kita lah, dalam our scientific evidence based literature tu. Tetapi kalau kita nak injek seseorang tu dengan 9 tahun, dia punya persepsi tu, saya rasa tak ramai pesakit yang akan datang untuk ataupun ibu bapa pun takkan bagi dia orang ambil vaccination ni. So kerajaan kita ambil keputusan umur 13 tahun. Umur 13 tahun, 80% wanita dalam negara ni akan ada kat sekolah. At least is in form 1. So kalau kita dapat tujukan vaksin ni kepada lingkungan umur 13 tahun, kita boleh dapat 80% coverage untuk vaksin ni. Mana vaksin ni akan diberi di sekolah? Di sekolah. Dan vaksin ni dia mahal, tetapi setiap tahun tu kerajaan kita belanjawan untuk vaksin ni ialah 180 juta ribu ringgit, 180 million, 180 juta ketepikan untuk vaksin ni. Sebab dia punya coverage tu 80%. Tapi efek vaksin ni kita dapat tahu dalam 15 tahun
akan datang saja. Akan datang tu. Tapi sekarang ni mungkin dalam 10 tahun yang akan datang lah. Okey, sebab budak yang 2010 kita started, 2010 tu kita started vaccination ni, mungkin dalam 2026, 2029 kita akan dapat efek. Maksudnya kita akan tengok pengurangan penyakit. Baiklah. Itu pentingnya vaksin HPV ini merupakan langkah pencegahan yang diambil bagi mengurangkan risiko ataupun penyakit kanser cervix ni. Jadi Puan Zuraini, mungkin kata-kata ataupun pesanan yang ingin disampaikan kepada pemandiri pejuang-pejuang kanser di luar sana. Silakan. Okey, saya nak ambil peluang ini pertama sekali kepada rakyat Malaysia dulu. Baik. Kami sakit kanser. Kalau boleh kami tak nak dengar nasihat daripada orang yang tak sakit kanser. Jadi tolong jangan bagi nasihat dan cadangan. Bila dengar atau jumpa pesakit kanser, bantu dan tak payah tanya tentang stage, tak payah bagi cadangan tentang pemakanan, nak kena pantang itu, tidak ini, tak boleh makan tu, tak nak. Kami harapkan bahawa masyarakat memahami bahawa pesakit kanser ni kadang-kadang kami perlu ruang. Untuk rawatan kami ada doktor. Ya, jadi biarlah pesakit fokus pada rawatan di hospital kerana itulah yang terbaik dan insya-Allah kalau rawatan tu betul dapat dijalani dengan tepat, pesakit ada peluang untuk hidup dan survive dengan lebih lama dan hidup. Ya, nasihat sangat bagus. Kepada pemandiri kanser, kita tak pilih kanser, tapi kanser pilih kita. Ya, jadi tak ada pilihan lain kecuali buat rawatan. Tak ada cara dah. Kita tak boleh fikir untuk soal hidup. Ya, mungkin ada banyak lagi yang kita nak capai dalam kehidupan. Kita nak jadi manusia yang lebih bermanfaat. Jadi saya nasihatkan pada anda, teruskan rawatan. Jalani rawatan sampai selesai dan jalani kehidupan macam biasa. Jadi terima kasih kepada Puan Najah Zuraini, pengerusi Cancer Survivor Malaysia, dan juga terima kasih kepada Dr. Vijay di atas kesudian berkongsi pada sebenarnya tak puas Ila ni malam ni untuk berbincangkan tentang kanser cervix ni. Part 2 sebenarnya untuk sambung dia. Mungkin kita akan cadangkan untuk ada bahagian yang kedua topik kanser cervix ini, tapi apa pun kita ucapkan dulu terima kasih kepada anda semua kerana sudi setia bersama dengan Dari Rawat pada malam ini. Ya, dan ingat yang sihat lakukan ujian saringan. Betul. Yang sakit pergi dapatkan rawatan. Jadi kepada anda yang terlepas untuk menyaksikan siaran pada malam ini, boleh saksikan ulang siar di TV1 setiap Khamis jam 3.05 petang dan ulang siar di saluran berita setiap Rabu jam 3.05 petang. Akhir kata daripada kami berdua, dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan selamat malam.